Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Aini. Kita mulakan usrah kita pada petang ni dengan baca Ummul Furqan Al-Fatihah. Azim boleh tolong bacakan Fatihah Azim? Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين آمين. Amin ya rabbal alamin. Okey, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Okay, pertamanya syukur alhamdulillah dapat kita bersama pada petang ini dengan sesi usrah mingguan insya-Allah. Dan Ustazah ucapkan terima kasih dan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Abdul Kadir dan murid-murid semua ke usrah kita pada petang ni. Tanpa memanjamkan kalam, Ustazah jemput Ustaz Abdul Kadir sebagai pengisi kita, pengisi usrah kita pada petang ni bagi meneruskan agenda usrah kita. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadilah Ustazah Ayuni. Jelas suara saya Ustazah selaku guru dan juga merangkap bahagian tarbiyah Seriti Darul Amilin dan juga seluruh guru-guru yang bersama-sama pada petang ini dan yang Ustaz kasihi murid-murid ahli usrah yang sentiasa berbahagia, sentiasa gembira, sentiasa orang kata petenang hatinya dan sentiasa bersedia insya-Allah Ustaz kira untuk bersama-sama dalam slot usrah kita yang setiap minggu kita bertemu. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita sentiasa lebih bersemangatlah insya-Allah dalam belajar kita ni. Kita kena ada jumpa dalam usrah, kita boleh mungkin ada perkongsian yang daripada nakib ataupun daripada ahli usrah yang boleh kita kongsi bersama dan boleh menyuntik semangat kita insya-Allah bersama-sama insya-Allah. Baik, usrah kita pada petang ini bertajuk
tajuk apa? Tajuknya bersugi. Boleh nampak Boleh nampak Ustaz punya ni? Nampak. Jelas Jelas. Okey. Jadi insya-Allah terima kasih terus. Belum lagi mula. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak slide Ustaz Nampak insya-Allah Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah Subhanahu wa taala, jika kalian semua benar mengasihi Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Iaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kamu. Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kamu. Dan ingatlah Allah, ni belum lagi. Nescaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allahu Akbar. Dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Iaitu Allah kata apa tadi? Allah sebut dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Siapa yang boleh ulang bacaan ayat Quran? Ustaz tak tulis di sini, Ustaz tulis makna saja, tapi ayat Quran tadi siapa yang boleh ulang baca? Yang Ustaz ulang 2 kali tadi, qul in kuntum, sambung. Siapa yang hafaz? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa tu? Darwish. Darwish. Tahniah, mantap. Okey, tahniah Darwish. Okey, baik. Inilah bukti tanda cinta kasih kita. Kita pun telah pun memasuki bulan Rabiul Anwar, Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mengajak pada diri Ustaz dan Ustazah semua dan juga ahli usrah semua, kita tanamkan tambahkan lagi rasa cinta dan kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyakkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita ikut contoh dan tauladan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kasih kita kepada Nabi. Macam mana kita nak buat apa yang Nabi buat kan? Tanda cinta kita kepada seseorang, kasih kita pada ibu ayah kita, kita sanggup buat apa saja. Ustazah Ayuni sayang pada anak dia, akan sanggup buat apa saja. Sayang kepada suaminya, maka semua kita akan buat apa yang orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi tersebut dengan betul-betul sungguh-sungguh. Apa saja kita akan rasa macam, ya Allah, apa yang aku nak buat menyebabkan dia boleh rasa seronok dan gembira. Ni apatah lagi baginda Nabi SAW kan. Kita nak buat apa yang Nabi SAW lakukan, kita nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah pada petang ni, tajuk bersuci ni adalah salah satu daripada sunnah
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersugi. Bersugi merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah bersugi? Kan? Ustaz, saya tak pernah pun jumpa kayu sugi. Tapi saya gosok gigi Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ia juga salah satu kaedah ataupun cara kita niat mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga turut melakukan amalan bersugi tersebut. Cuma kita jarang kita guna kayu sugi. Tapi bila sebut sugi, adakah kayu saja? Okey, kita bincang ini dalam usrah pada petang ini insya-Allah. Bersugi. Okey, apa itu bersugi? Bersugi ialah membersihkan mulut dengan sesuatu alat yang kesat lagi suci. Bersugi ialah membersihkan mulut kita ni dengan sesuatu alat yang kesat lagi suci lah. Kita nak bersihkan mulut kita ni untuk tujuan kita nak bersihkan. Ni pengertian dia lah. Nanti Ustaz terangkan lagi. Okay, boleh faham Bersugi ni maksud apa? Kita gunakan sesuatu alat, benda, alat yang kesat untuk tujuan kita sucikan, bersihkan gigi kita, mulut kita. Kemudian hukum bersugi ialah sunat muakkad. Sunat muakkad ialah sunat yang sangat digalakkan ketika melakukan sesuatu ibadah. Maksudnya sunat muakkad ni sunat yang dituntut lah, yang sangat baik, sangat elok, yang sangat muakkadah muakkad yang sangat dituntut ketika kita melakukan sesuatu ibadah. Okey, alat-alat bersugi yang kita tengok tadi kan. Ini antara alat-alat yang kesat yang boleh digunakan untuk tujuan bersugi. Yang pertama, okey, nanti Ustaz terangkan kayu sugi. Yang pertamanya kayu sugi. Kayu sugi ni antara biasa di negara Arab banyaklah. Banyak, tapi di Malaysia pun dah banyaklah kayu sugi ni pun dah ada dijual di kedai-kedai, contohnya kedai-kedai jubah, kopiah dan baju Melayu ni yang ada di sana dijual juga kayu sugi jadi kalau ada jual dalam plastik tu, itu kayu sugi lah. Jadi boleh digunakan untuk tujuan kita membersihkan gigi kita. Ni alat bersugi. Kena faham ni alat bersugi adalah menggunakan kayu sugi. Yang keduanya berus gigi. Berus gigi kan. Ustaz, saya tak pernah bersugi Ustaz. Tak pernah. Kenapa? Kamu memang dah pernah bersugi. Setiap hari kamu bersugi. Maksudnya berus gigi bahasa kita. Kan? Bersugi ialah gosok gigi, berus gigi, siwak. Kan? Makna kata berus gigi, kita telah pun melakukan amalan sunnah, iaitu kita menggosok gigi. Tu tengok Islam kan cantik je kan. Islam ajar awal lagi dah daripada bersugi, akhirnya jadilah berus gigi sekarang ni. Sebab susahlah kita nak cari kayu sugi tak ada, so dibuat berus gigi, jadi tetap mendapat pahala bersugi. Kemudian seterusnya sabut. Sabut ni kamu biasalah duduk di bandar ni jumpa santan jumpa santan. Sabut ni sebelum nak dapat santan tu dia kena buka dulu, kena kupas sabut kelapa tu. Kulit kelapa. Akan ada sabut dia. Sabut tu lah yang bila kupas, lepas tu baru jumpa tempurung, kemudian lepas jumpa tempurung baru jumpa santan. Kamu biasa terus jumpa santan sebab pergi kedai beli dah dalam kotak. Kalau Ustaz duduk kampung, orang kampung, so jumpalah pokok kelapa dan inilah sabut. Sabut ni pun boleh digunakan untuk tujuan bersugi, boleh gosok. Okey. Kemudian seterusnya daun kering yang kesat lah. Daun kering yang kita boleh guna, tapi jarang guna. Cuma Ustaz nak cerita bahawa boleh digunakan untuk tujuan bersugi. Ataupun Ustaz, satu hari saya memang berus gigi tak ada, saya
tak tahulah masuk dalam hutan beruh gigi tak ada, apa tak bawah semua tak ada. Ustaz, saya menggunakan tuala ataupun kain yang kesat yang boleh menggosokkan gigi saya. Adakah itu dikira bersugi? Ya, dikira bersugi. Dikira bersugilah. Okey, menggunakan sesuatu alat kesat. Okey, boleh Jadi kita niat kita melakukan amalan bergosok gigi, bersugi, gunalah sabuk, gunalah kain apa pun, tetap kita mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Ataupun kita setiap kali solat, ustaz, saya dah pergi asar sampai Karenaan tak jumpa pun kain sugi. Kita ambil tangan kita, kita gosok macam tu. Kita nak niatkan sebagai bersugi, ya Allah, suka sayang kepada Nabi, nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh cinta sungguh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana para sahabat tunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Dia ikut semua benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi kita pun nak macam tu lah kan. Ustaz pesan pada diri saya dan ustaz dan juga semualah. Ya, kita buat sungguh-sungguh, kita nak ikut cara Nabi, kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi insya-Allah alat-alat bersugi. Waktu-waktu yang disunatkan bersugi di usrah yang ustaz kasih sekalian, sebelum berwuduk. Sebelum kita berwuduk, kita disunatkan untuk bersugi. Waktu dia bila? Sebelum kita berwuduk. Kita angkat hadas kecil lah. Okey. Yang keduanya apabila hendak melaungkan azan. Ketika mana kita nak melaungkan azan, sebelum jadi Bilal ke ataupun nak azan lah, duduk kat rumah ke, ustaz, azan kat rumah pun boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Jadi sunat waktu-waktu dia. Okey, sebelum kita membaca Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersugi. Kemudian yang keempat, sebelum mengerjakan solat. Yang kelima, sebelum dan selepas bangun daripada tidur. Sebelum tidur, kan mak kita pun pesan, ibu kita pun pesan, sebelum tidur gosok gigi. Dia nak suruh bersugi lah tu. Kita bersugi sebelum. Kemudian bangun tidur, kita bersugi. Kemudian yang keenam, ketika mulut berbau. Mulut kita berbau. Ada setengah orang dia mulut dia mudah berbau. Kan? Ataupun dia memang diam, tak bercakap daripada tadi lagi, lama-lama mulut dia berbau, jadi dia disunatkan untuk bersugi. Supaya kita ni Islam, agama yang ajar tentang kebersihan, wangi. Jangan biarkan mulut kita busuk. Okey? Dan ahli usrah yang ustaz kasih sekalian, hikmah bersugi yang pertama, mendapat pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyqa la amartahum bis-siwak. Jika sekiranya tidak menjadi keberatan kepada kamu, maka kamu disunatkan untuk melakukan sugi. Okey? Mendapat pahala sebab kita ikut Nabi. Kemudian diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kan? Kita buat amalan yang baik, baik tu kita rasa seronok, maka tandanya Allah Subhanahu wa taala redha kita. Tapi kalau ustaz, saya buat baik tapi saya rasa benci, ustaz, tu check balik. Kita buat amalan baik, kenapa aku jadi baik sangat ni? Kita check balik, kenapalah? Na'udzubillah, takut-takut Allah tak redha dengan kita kan. Jadi kita buat, kita rasa happy, kita rasa bahagia, kebaikan yang kita lakukan, Allah redha. Dapat menjaga kebersihan gigi kan. Gosok gigi, jadi gigi pun bersih. Jadi bila bersih, kita pun senang, kita happy. Dan kalau kan kalau orang-orang yang nak hafal Quran tu Zahir Ayu ni kan, elok kita perbanyakkan bersugi, gosok gigi, supaya akal kita pun boleh menjadi tajam. Okey. Sebab tu pelajar-pelajar tahfiz kan memang rajin bersugi kan, sebab orang nak hafal kan. Jadi insya-Allah kita pun
Amin. InsyaAllah bersama-sama kita menjadi Al-Hafiz insyaAllah. Baik. Ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, yang keempat, menyegarkan bau mulut. Hilang bau lah. Bila kita gosok, menghilangkan bau mulut. Boleh dapat Boleh? Ustaz nak teruskan lagi, sikit lagi. Dan seterusnya, yang kelima, menjaga kesihatan mulut dan gusi. Alhamdulillah ada yang respon. Baik, tahniah, terima kasih. Menjaga kesihatan mulut dan gusi. Bila kita gosok gigi, kita menjaga kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ni hikmah-hikmah dia lah, banyak lagi hikmah-hikmahnya, dan antaranya lah ni. Okey, wallahu taala wa alam. Ringkas dan ini sahaja yang isi yang padat yang Ustaz nak cerita tentang sugi, yang mana dalam surah kita ni, kalau boleh kita faham betul lah. Jangan sekadar tengok slide, tengok apa benda yang saya nak buat yang faham, terima kasih. Sama-sama Ustaz. Okey, baik, insya-Allah. Ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, ada soalan? Ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Memang faham. Dari mana kita boleh cari kayu sugi? Okey. Ada sahabat ahli usrah kita tanya daripada mana kita boleh dapat kayu sugi ni. Kita boleh beli di kedai-kedai lah. Kedainya contohnya yang Ustaz sebut tadi, kedai yang biasa jual jubah, kopiah, ataupun kedai-kedai di Malaysia lah. Kalau di Malaysia, kalau pergi ke negara Arab, banyak kedai ada lah. Di Malaysia pun banyak. Tapi kalau tak dapat kayu sugi Ustaz, berus gigi pun okey kan. Okey, boleh dapat dan cari lah. Kalau Ustaz nak bagi tahu kedai tu, banyak kedai. Nak cari online pun boleh, Shopee kan. Kalau nak beli sugi sebab nak gosok, nak buat amalan sugi, boleh cari di Shopee pun ada jual Ustaz Hayuni kan. Okey, ada apa lagi? Ustaz nak tanya, antara 4 alat nak bersugi tu kan, yang mana satu dia punya pahala lagi banyak? Okey, amalan daripada amalan bersugi, manakah pahala yang paling banyak? Ialah kita menggunakan kayu sugi lah. Tapi pahala amalan tersebut bergantung kepada niat kita kan. Kalau kita kata kita guna kayu sugi, tujuan nak menunjuk-nunjuk, jadi kurang pula pahala pula contohnya. Tapi makna kata bergantung kepada niat kita masing-masing. Kalau kita guna kayu sugi, dapat pahala juga. Kita guna berus gigi, niat juga untuk bersugi, dapat pahala juga. Jadi keseluruhannya, mana yang lebih baik ialah kalau kita guna kayu sugi lah. Kita merasai betul macam ni lah cara Nabi menggunakan kayu daripada al-arak, kayu sugi ni. Tapi niat kita mesti ikhlas. Kemudian kita gunalah kayu sugi ataupun berus gigi pun boleh, tetap mendapat pahala. Boleh faham Okey, ada lagi? Ada lagi? Kita buka usrah, kata nak share ke, ada pengalaman saya guna berus gigi Ustaz, gigi saya tercabut. Gosok, kena gosok elok-elok lah, baik-baik. Kita gosok elok-elok. Cara guna kayu sugi macam mana sih? Dah lupa Ustaz ni. Dia ada cara dia, kaedah dia. Yang cara pegang kayu sugi tu, Ustaz tunjuk sikit praktikal. Tak lupa dah nak letakkan dalam slide. Okey, cara guna. Tengok Ustaz Hayuni letakkan kayu sugi, dia punya kayu sugi. Cara menggunakan kayu sugi bukan macam tu. Itu yang sampai tercabut gigi 2 potong tu Azim. Kan? AB. Jadi guna kayu sugi kena guna betul Macam susah aja. Cuba ambil pen masing-masing.
Cuba ambil pen ke apa ke alat yang panjang yang boleh Ustazah Ayu ni boleh tunjuk dan boleh praktis. Cuma apapun kita guna nak tunjukkan kaedah ni dia nak menunjukkan pada kita jangan terlalu kasar lah kita gosok gigi kan. Bila kita gosok gigi terlalu kasar, sebab tu kadang doktor gigi pesan kenapa boleh gigi boleh jadi ulcer, boleh jadi ni sebab cara penggunaan gosok gigi kita tu salah, bersugi kita tu salah kan. Cuma kita kat Seriti ni tak adalah lagi yang pejabat kesihatan mari ajar gosok gigi ada lagi? Belum kan? Biasa dulu ustaz kat sekolah datanglah nurse nak tunjuk contoh cara gosok gigi mesti macam ni. Cuma kita bersugi ni macam tu lah. Cara pegangnya nak tunjukkan bahawa lembut dan jangan terlalu kasar kan. Ni gosok ni tu dia sampai berlubang dia punya ni. Habis gosok gigi kan. Jangan begitu. Jadi kita ikut dengan cara yang betul dan insya-Allah asasnya ialah kita nak membersihkan mulut kita daripada sebarang kotoran. Sebelum tidur kita gosok, selepas bangun tidur kan mulut kita berbau kita gosok. Kemudian waktu kita nak solat eloklah kan kita gosok gigi. Jadi insya-Allah moga-moga kita sentiasa mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW. Dan kita akan bertambah kasih lagi kepada baginda Nabi SAW ya, insya-Allah. Kita nak sayang Nabi dan Nabi pun nak sayang kita. Kita nak tumpang syafaat Nabi SAW. Nabi di saat Nabi ni bersusah payah menyampaikan Islam, menyampaikan ibadah-ibadah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga Nabi diuji dengan macam-macam keadaan. Jadi janganlah kita sia-siakan kita dah jadi umat Nabi SAW kan. Jangan sia-siakan kita manfaat benar-benar. Mudah-mudahan kita di hari akhirat kelak menjadi orang yang dikasihi oleh Nabi, di dunia pun dikasihi oleh Nabi SAW. Kita ikut bukan sekadar ikut benda yang orang kata apa, yang kita nak saja. Kita ikut boleh, kalau boleh semua apa yang telah Nabi SAW buat, perjuangan Nabi bersusah payah untuk menyebarkan Islam. Jadi kita pun nak jadi orang macam tu lah. Hasif, semualah Darwish dan semua yang ada dalam usrah ni. Mudah-mudahan kita tekad bila habis usrah ni kita banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Jawab tak ni SAW ni? Ustaz tak dengar kan? SAW. Jadi insya-Allah kita selawat dan berselawat insya-Allah. Sehari-hari kita ni biar mulut kita basah dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz nak ajar macam mana? Ada setengah orang dia nak selawat yang panjang, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, panjang sangat. Jadi kita ambil selawat yang pendek. Contohnya ustaz, susahlah saya nak selawat 100 kali sehari. Kita jawab selawat yang pendek pula kan. Kalau yang panjang tak larat, tak sempat. Selawat yang pendek. Contohnya sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Jadi macam mana kita berzikir lepas solat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat memperbanyakkan berselawat insya-Allah. Setiap kali solat sehari 100 kali tu insya-Allah lah ahli usrah semua saya nak pesan semua kita selawat insya-Allah. Kita akan jadi orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang hebat, orang yang diredai oleh Allah, disayangi oleh ibu bapa dan dicintai oleh seluruh makhluk insya-Allah. Innal ladzi amanu wa amilus solihat innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wuddan. Siapa yang beriman, beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan cenderungkan orang akan mengasihi dia, sayang kepada dia. Allahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Diucapkan kepada
kepada Ustaz Abdul Kadir atas penyampaian yang disampaikan, pengisian yang dapat kita banyak yang kita boleh ambil input, ambil pengajaran pada petang ni. Yang mana bersugi ni memang tak lari lah kan. Setiap hari kita akan buat paling kurang pun 2 kali sehari kan, pagi, malam sebelum tidur. Kita selalu bersugi ataupun bergosok gigi. Benda yang apa tu panggil sinonim dengan kehidupan kita. Jadi di hari ni kita boleh refresh balik, kita boleh ingat balik yang mana yang kita tak tahu, kita boleh top up ilmu balik. Di sebalik setiap hari kita duk gosok gigi, bersugi tu, apa fadilatnya, apa kelebihannya. Bukan saja-saja kan kita bersugi. Kita bersugi pun dapat pahala juga. Mana itu merupakan salah satu daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Bertepatanlah dengan sekarang ni bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas ni kita niat aku bersugi ni untuk mengikut sunnah-sunnah Nabi. Kat situ kita dah dapat pahala sunnah Nabi. Dan ada yang nak tanya soalan lagi ke? Tak ada dah. Okay, kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu usrah kita pada minggu ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abdul Kadir sebagai pengisi kita pada petang ini, dan juga kepada semua murid-murid yang hadir pada usrah ini. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ayuni.